Betul ke ada mazhab kata paha tidak aurat? Ambo seingat ambo lah, ambo betul ingatlah mana juga. Dalam mazhab Malik, dia bagi ke aurat ni kepada dua. Aurat besar, aurat kecil. Maka aurat besar ni kemaluan. Maka hak ni tak boleh terbuka, ni aurat paling besar sekali. Mana kalau paha pun aurat juga tapi aurat kecil dipanggil. Aurat juga tapi aurat kecil. Nampak? Hak lain mazhab ambo tak ingatlah paha ni aurat atau tidak aurat. Nah. Dalam mazhab kita paha ni aurat. Sekalipun dalam hadis Nabi kata apabila depan sahabat tu Nabi terbuka paha ke apa dia apa semua, Nabi ada pegang paha sahabat. Paha sini maknanya atas kain Ada kain maka Rasulullah pegang paha, ada kain lah, tertutup lah. Bukan kata pegang paha tanpa lapik ke apa dia tu. Hadis tu ya. Adakah suami dengan tolong isteri maka isteri suami tu jadi dayus? Tidak. Dayus tu kena faham Dayus tu bukan tolong suami isteri tu jadi dayus. Ramai ada setengah orang faham suami menolong isteri tu dayus. Allah dayus demo tolong suami isteri demo tolong jemur pakaian, tolong nyapu rumah. Bukan dayus. Rasulullah pun kadang-kadang nyapu rumah sendiri, Rasulullah basuh baju sendiri, Rasulullah jahit selipar sendiri, Rasulullah tolong isteri dia. Dayus dak. Dayus ni maknanya membiarkan isteri kita ataupun keluarga kita buat maksiat. Hak tu maksiat dayus. Kalau suami dayus lagu mana? Membiarkan isteri dia tak tutup aurat, membiarkan isteri dia bergaul dengan orang-orang yang tidak bergaul bukan mahram, duduk tepuk tapak, duduk duduk gorang. Hak tu dayus. Manakala suami tolong isteri bukan dayus, boleh pahala pula kepada suami tu bukan molek pula benda itu untuk hubungan rumah tangga. Bagaimana pula suami kalau menolak keinginan isteri menolak keinginan suami kerana penat bekerja urusan tu kelelahan letih lah. Letih urusan gapo dia apa semua tolaknya gapo dia. Afdalnya jangan tolak. Sekalipun dalam keadaan letih kita layan juga suami kita. Tetapi kalau kita penat sangat kita boleh minta uzur dengan dia. Saya terlalu penat kau gapo dia. Tuhan tahu keuzuran kita. Tuhan tidak akan menekan benda yang di luar kemampuan kita. Cuma kita takut orang tu buat-buat alasan. Buat-buat alasan dia tu tak penat. Tetapi dia kata penat. Asalnya molek layan juga, tetapi kalau dah penat Tuhan tahu uzur kita, kita royak molek dia, kata kita ni penat kau gapo dia. Harus. Apa hukum isteri tak sih kepada suami dia, tak suka kepada suami dia, tapi dia tak sih cerah. Dia tak sih cerah. Tapi dia tak suka dah kepada suami dia. Dia kata gini kau dengan orang lain abang, kita tak minat dah kat abang. Biar orang tino tu lah layan abang, saya malah layan dah abang. Tapi jangan cerah. Pelik orang lagu ni. Pening. Ingat selagi mana kita sebagai suami, kita sebagai isteri dia, wajib kalau dia minta gapo-gapo. Tapi kita malah layan dia, kita nak jadi isteri dia, kita tak silap layan dia, hukum dia berdosa suami isteri lagu tu. Ingat kalau kita dah tak silap layan, dah tak ada hati, dah perasaan dengan dia, okey minta cerai. Daripada kita dak kekal sebagai isteri dia dengan perasaan berdosa lagu tu, kita berani pula tak silap layan dia. Kita nak kekal sebagai isteri dia, maka berdosa lagu tu. Pilih antara dua, sama ada kita nak layan dia sebagai isteri yang jadi isteri yang solehah, ataupun kita nak minta cerai dengan dia. Misalnya dah kita tak ada perasaan dah dengan dia, dah minta cerai dengan dia daripada dak kekal dengan berdosa lagu tu. Tak faham ni apa dia ni. Isteri terkesan daripada suami kerana mengharapkan daripada suami apa yang diharapkan. Tak tahulah kita pun tak faham ni ayat dia berkali. Ingat, kita suami ada cita-cita, isteri ada cita-cita. Isteri ada harapan kepada suami dia, nak jadi ke suami dia gini-gini. Suami pun ada harapan nak jadi isteri dia solehah gini-gini. Tapi kalau berlaku sebalik dia, kita kecewa ke tak? Tak boleh nak kecewa.
Kerana apa? Kerana kita tak boleh menguruskan hidup kita. Kita hanya nak jadi hamba Allah. Hak penting tugas kita. Suami kita tak jadi seperti apa yang kita cita-cita. Okay. Contoh mudah kita nak sebut. Kita bercita-cita suami kita tak sini nikah lain. Suami kita nikah lain. Kita nak kata ke mana? Adakah kita kecewa? Adakah dosa jadi dosa ke kita? Aku jadi kurang pahala? Dah kita nak kata lagu mana? Kita memang ada cita-cita. Tetapi dah lagu mana? Orang lain pun ada cita-cita dia juga. Lagu tu. Maka jangan benda-benda tak tercapai cita-cita kita jangan buat alasan untuk kita serabut, untuk kita melawan, untuk kita gapo. Lagu tu. Apa penting kita tunai tugas kita. Perbincangan itu memang kena ada lah dalam rumah tangga tu, berbicara. Tu memang kena ada lah. Suami kena dengar isteri kena dengar kata-kata suami. Dengar, saling bicara. Tapi ketua rumah tangga suami yang memberi keputusan. Macam mana kita nak sokemah hati kita dengan ajaran Allah? Sedangkan ada ujian kita, ada keluarga kita, kehidupan kita gini. Kita kalau rasa kita tak kuat, kita kena hidup di kawasan orang yang suka agama. Carilah pondok-pondok, hidup dalam suasana pondok orang yang suka agama. Kalau kita rasa tak kuat, kita nak hidup dengan alam kita, maka penat kita. Tapi kalau kita tak mampu, payah saya kerja ke dia, okey tetap kena bersabar, kuatkan semangat kita. Selalu dengan kuliah-kuliah ustaz-ustaz yang ajak kita kepada agama Allah, ajak kepada Nabi Muhammad, ajak kepada akhirat. Bukan ustaz yang ajak kepada pitih, kepada harta, kepada gapo, kepada nyemak, kepada gapo dia ajak orang. Kadang-kadang kita perlu juga sokongan, suntikan daripada manusia. Maka lagu tu lah. Kalau kita tak kuat, kita duduk kawasan agama. Kalau serah tak boleh nak pergi kawasan agama, maka kita kekalkan. Jangan kurangkan bersaing dengan orang lain yang mapuhkan semangat kita untuk agama. Hukum pakai tasbih ditekuk tak ada masalah gapo tu, antara cara pakai tasbih pakai ditekuk. Kerana katanya ulama tengkuk itu merupakan paku tasbih. Bolehlah, tetapi takut nampak fitnah, kita buh masuk ke dalam baju lah. Gitu saja. Dosa tu dak lah. Haram tu dak lah. Semua sahabat-sahabat dulu pun pakai tasbih ditekuk. Sahabat dulu lagu mana sahabat dia nak hidup tenang. Dia tak lepas Rasulullah. Majlis Rasulullah sentiasa hadir, hidup dengan Rasulullah, maka seolah dapat cas yang begitu kuat boleh hidup agama dengan hidup dengan Rasulullah. Maka Rasulullah lah penghidup kepada hati-hati sahabat. Maka kalau dia rasa tak kuat agama, dia akan pergi dalam majlis sahabat, majlis Rasulullah dengar. Maka begitulah kita sebagaimana tabi'in pergi dengar majlis sahabat, kita kena pergi dengar majlis-majlis ulama-ulama, orang-orang arif, dengar majlis-majlis maulid, majlis-majlis qasidah, suasana agama, barulah kita semangat. Tak boleh buat tiap-tiap hari, seminggu sekali, wajib kena buat. Tak boleh lagi 2 minggu sekali, tapi kena mesti ada supaya hati kita ni sentiasa hidup. Bukanlah suruh duduk pondok belaka, suruh jadi tok guru, suruh jadi gapo dia dak. Kita hidup dengan kerja kita. Kita cikgu, kita accountant, kita arkitek, kita kontraktor, ke apa tak ada masalah. Tapi biar ada waktu-waktu untuk mengecahkan agama kita ni. Sebagaimana kita kalau tak makan mati, hati kita pun tak makan benda-benda rohani ini akan mati juga. Air disembelih, patu bubuh dalam air, paku mati dengan sebab lemah. Maka air tu sah tak sah hukumnya, mapuh tu hukumnya haram. Binatang tu jadi bangkai. Tetapi kalau binatang tu mapuh dah sembelih, tapi kita pekung dalam air, tak jadi. Sebab yang mapuh tu dengan sebab sembelih, bukan dengan sebab mapuh lemah, maka hak tu boleh makan. Tapi kalau kita yakin binatang tak ada mapuh lagi sembelih, patutnya selai dalam air mapuh dengan sebab lemah, maka hak tu haram makan. Kerana binatang ni halal apabila kita sembelih dengan syarat. Sembelih lagu putus kelekung marih dia Boleh kalau ada isteri keluar dakwah tanpa izin suami, hukum dia haram lah. Seperti saat ni. Keluar dakwah bagi perempuan ini, hukum dia sunat. Manakala minta izin ni wajib. Kalau tak minta izin, jadi berdosa. Nak pergi buat benda sunat dengan mengakukan dosa, tak boleh hukum dia.
Tak pada kita buat ibadat tu sunat saja. Sedangkan suami tak izin. Maka semua perbuatan kita tak boleh pahala, sia-sia saja perbuatan sunat tu. Maka keluar berdakwah mesti minta izin. Lah ni bukan minta izin, nya tekan suami dia. Hang nak pergi juga ke mana-mana nah. Nyong minta 10 kali, orang kata tak izin, minta pula. Orang perempuan yang solehah, apabila dia kata dak, bol, tak suruh tanya buat apa, tak sewi, tak suruh tanya. Tu bukan solehah dah tu. Bukan nak pergi berdakwah lah tu ni. Muka-muka lain. Jadi nafsu bukan ikut Allah. Kalau ikut Allah, dengar kata-kata suami. Bukan ikut kata-kata kita. Nah. Boleh kau ada perempuan pakai ridak di bahu seperti lelaki, adakah dikira tasyabuh? Okey lah ni pakai ridak ni atas saja kau retina boleh pakai juga. Misalnya retina juga pakai atas bahu letak gini misalnya, letak pakai bahu gini. Maka hukum dia tidak menyamai dengan lelaki. Maka pakaian tu ridak tu macam ridak untuk gaya perempuan, maka dibenarkan. Tapi kalau pakaian dia pakai serban kau jaga orang pakai retina pakai serban macam pakaian tu khas untuk laki-laki betul, maka baru tak boleh. Tapi kalau pakaian tu boleh pakai, perempuan boleh pakai ridak duk gini, tak gini. Macam retina pun ada pakai juga. Kan letak gitu ke? Maksudnya bagi kita, uruh kita, pandangan kita nampak macam pakaian perempuan. Okey, tidak ada masalah, tak dosa. Ridak jantan tak ada, ridak jantan tak ada, ridak tina nah. Ridak jantan, ridak tina ni tak ada. Hiasan saja, corok-corok belai dia ke mana? Macam-macam corok ni nah. Hukum lelaki bujang belajar bab fiqh wanita adakah fardu ain? Ingat, bagi orang jantan ni gini. Orang jantan ni fajar fardu ain ni fardu ain lah, belajar ilmu fardu ain. Manakala belajar buat wanita ni, orang jantan kena belajar semua bab. Sebab dia akan jadi orang alim, dia akan jadi mufti, dia akan jadi tok qadi. Dia kena wajib kena belajar semua, hatta bab perempuan ko, bab gapo dia, bab haid ko, bab gapo wajib kena belajar. Lebih-lebih lagi kena belajar bab hak suami, bab isteri dia nak jadi tok qadi, nak jadi mufti. Sekalipun saya tak bersuami, saya tak beristeri lagi, so gapo dia wajib kena belajar alim dalam semua bab ilmu. Sekalipun bukan fardu ain lagi lah nama. Jadi fardu sunat lah gitu. Anak umur 9 tahun. 9 tahun tak balik lagi ke? Kalau tak balik lagi, lagu mana? Jadi solat mak ayah dia. Kalau dah berjawi ke apa dia apa semua, bersunat dah, hukum dia sah. Tetapi afdalnya ayah dia yang jadi imam. Jangan biarkan anak-anak kita jadi imam. Tradisi ulama-ulama salah dulu tak pernah letak budak-budak jadi imam. Biar ayah tu jadi imam. Kerana kesempurnaan imam mesti balik baru sempurna. Kalau tak balik, sekalipun dia baca Quran tu sedap, tapi ayah tu lebih sempurna lagi. Lah ni ayah-ayah tak anda baca Quran, anak-anak pula baca Quran. Tapi salah dulu ayah jadi imam. Jangan letak anak-anak jadi imam. Sebab Nabi kata akhir zaman orang tua ikut orang muda. Ni alamat tanda akhir zaman. Budak-budak setara mana sangat nah. Lah ni budak-budak letak depan. Jahil tak reti sembahyang, tak reti akidah, buat jadi tu imam. Jangan lagu tu. Biar mak ayah biar ayah dia jadi. Penerangan tentang nafkah cara terperinci. Lagu mana nafkah cara terperinci tu? Atas diri seseorang lah. Maka nafkah ni kita tengoklah. Kalau orang miskin sesuai dengan kehidupan dia, kalau orang kaya sesuai dengan kehidupan dia. Lagu itulah nafkah ni maknanya pakaian yang layak bagi isteri dia, pakaian yang layak dengan suami dia, dengan kekayaan dia. Sebab itulah ulama kata menikah ni pipik sama pipik, enggal sama enggal. Orang miskin sama orang miskin, orang kaya sama orang kaya. Kerana kalau contohnya kita lelaki miskin nikah dengan perempuan kaya, kita mesti kena layan dia seperti dia zaman duduk dengan mak ayah dia. Dia biasa ada pembantu, dia biasa ada kereta. Kita kena beri sebenarnya kerana tu. Tapi kalau seorang kita orang kaya, orang lelaki kaya, perempuan tu pula miskin. Maka perempuan miskin tu jangan koyak nak jadi kaya sebab dia hidup dengan keluarga dia, tak ada pembantu, maka tak wajib bagi pembantu deh. Tu nafkah menurut kehidupan isteri ketika duduk dengan mak ayah dia. Sebab tu kita kalau nak nikah dengan orang kaya ke apa dia kena perhati sikit bagi lelaki ni, kerana kita akan tanggung menurut kehidupan dia zaman mak ayah dia. Boleh kau tak menantu bersalin dengan ibu mertua tiri? Tak boleh lah. Yang boleh bersalin adalah dengan ibu kepada isteri kita, ibu mertua kita. Kalau tiri tak boleh.
ayah mertua kita menikah baru tak boleh lah hukum dia. Tapi kalau mak kepada isteri kita boleh bersalah lah. Sama. Sehingga kakak kita cerai dah dengan anak dia pun, kita gapo dia ke, okey, boleh lagi bersalah sampai kiamat tak boleh nak nikah. Doa khah untuk anak-anak yang lambat bercakap. Baca gapo dia tak tahu ni. Lambat bercakap hamba pun tak ingat lah. Doa. Pergi jumpa orang pandai hamba tak ingat, tak mari. Doa lambat bercakap ni dah. Hukum buat mana tak ada. Salah mana. Isteri minta cerai kerana suami kahwin lain. Ingat, nikah baru, nikah kedua, ketiga, keempat bukan alasan syarak, bukan dibenarkan oleh syarak untuk minta cerai. Kalau cerai semata-mata suami berkahwin lain, hak tu tak dipanggil minta uzur. Hak ni haram juga dapat bau syurga. Tetapi kalulah suami nikah dia buat zalim, lain pula. Suami ni kalau zalim nikah seorang pun tak boleh. Nikah dua misalnya ia jadi tak adil ke apa dia torture pemikiran kita, dia duduk lama. Dia suruh gini, maka hak tu bab lain, bukan sebab dia menikah tetapi dengan sebab torture. Ingat Rasulullah tak pernah paksa Sayyidina Aisyah untuk reda kepada isteri-isteri lain. Rasulullah tak pernah paksa isteri lain reda kepada Sayyidina Aisyah. Kerana perasaan orang ni jangan duk paksa. Torture lagu ni. Kadang-kadang kesilapan suami, bukan suami nikah tu, suami nikah tu tak ada masalah, tapi kesilapan cara dia nak menghadapi situasi isteri tua dengan isteri muda ni, maka menyebabkan orang tu rasa pening kepala kali menyebabkan perbalahan. Tapi nikah dua bukan alasan untuk minta cerai. Bukan kau sunnah dia kata kalau nak nikah kedua ni biar mati isteri tua. Nampak seperti Rasulullah ataupun Sayyidina Ali. Betul kau ada sunnah lagu tu. Kita tengok ulama-ulama kita nikah sebelum isteri tua dia meninggal berlaku. Sebelum isteri. Maka hak ni khususiat Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Hak tu khususiat. Ada riwayat kata nikah dengan Tok Said ni kalau nikah jangan nikah bama. Sebab apa? Sebab Rasulullah tegur Sayyidina Ali, mu jangan sakiti hati Sayyidina Fatimah. Kerana Sayyidina Fatimah nisbah dengan Rasulullah terlalu istimewa. Maka Sayyidina Rasulullah bimbang takut Sayyidina Ali dengan nikah kedua menyebabkan Sayyidina Fatimah sakit hati. Maka bila Sayyidina Fatimah sakit hati, aku jadi terasa. Maka Rasulullah beritahu kepada Sayyidina Ali, tunggu kalau nak nikah ramai biar Sayyidina Fatimah meninggal dulu. Itu khususiat kepada Sayyidina Fatimah. Ada riwayat kepada Tok Said buat lagu tu. Maka kita tengok ulama-ulama kita, tutup guru kita nikah sebelum daripada isteri tua dia lagi meninggal. Itu yang kita faham daripada sunnah Nabi, bukan kata tunggu isteri tua dulu. Lagu tu lah. Adakah boleh letak nama anak Habib? Boleh, tak ada masalah. Habib ini hanyalah istilah dan panggilan. Habib ni kena kepada Tok Said lah. Tapi moleknya jangan letak lah, takut terkeliru. Mungkin anak kita mengaku dia tu Tok Said lah, apa dia. Tapi misalnya kita nak letak anak kita nama Habibullah, boleh? Ataupun nak letak Habibullah, Habibillah. Boleh juga. Ataupun Habib ikutlah Habibur Rahman ke nama boleh letak, tak ada masalah ke apa dia. Makna dia pun comel juga. Tetapi kalau letak Al-Habib Al-Habib Muhammad tak boleh, takut jadi nampak terkeliru pula. Kerana kadang-kadang nama tu dia panggil panggilan bagi kabilah dia, bagi satu-satu keadaan orang. Sehingga di Malaysia sendiri pun ada pendaftaran tak benar ke kalau letak nama Uwe ke, letak nama Cik ke, letak nama Nik ke, letak nama Habib ke, Said ke, Syarif, nampak nama Sultan ke, tak boleh. Kerana apa? Menyebabkan kekeliruan. Kerana ramai banyak mana
Ada orang tu kita tengok, ada orang tu nama dia Said. Said bin biasa, bin nama biasa. Kita tanya dia, apa awak nama Said? Ayah bukan nama Said. Dia kata saja, ayah saya dunia letak nama Said. Mujurlah dia tak mengaku dia tu Said. Maka menyebabkan kelirulah, takut-takut gitu. Wallahu a'lam. Habib tu boleh letak. Kadang-kadang Habib ni orang tak faham bukan makna kabilah, makna panggilan gitu nah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Niatlah kita setiap kali kita belajar, niat supaya kita boleh beramal, bukan dengar saja. Baca Fatihah ni supaya tu hari kekuatan untuk kita amal apa yang kita belajar. Lah ni musuh Tuhan nak menghancurkan wanita-wanita muslimah kita supaya tak dengar nasihat, supaya tak jadi solehah, supaya ikut perasaan. Wallahu a'lam.